Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk bab 8, daya dan tekanan. Kamu juga boleh rujuk buku teks muka surat 220. Kita terus ke subtopik 8.1 tekanan dalam bendalir. Tetapi untuk slide ini kita hanya akan fokus pada prinsip hidrolik atau prinsip Pascal. Sebelum tu, cuba kamu tengok animasi yang saya sediakan. Ini adalah satu bekas yang bertutup rapat dan berisi bendalir atau cecair di dalamnya. Dan ini adalah omboh. Saya menggunakan daya pada jari untuk menolak omboh. Apabila satu daya dikenakan terhadap satu permukaan, akan terhasil tekanan. Jadi, akan terhasil tekanan di sini. Dalam bendalir, tekanan dipindahkan secara seragam ke semua arah. Jadi, anak panah yang berwarna hitam ini, saya tunjukkan tekanan yang bertindak pada semua arah. Okey, sekarang bekas ini tidak lagi bertutup rapat. Ada lubang-lubang kecil di sekitar ini. Kita tengok apa akan terjadi pada cecair di dalam bekas ini apabila daya dikenakan. Cecair akan memancut keluar dan ini menunjukkan bahawa daya yang dikenakan pada satu permukaan menghasilkan tekanan dan tekanan itu bertindak pada semua arah. Jadi kalau kita tengok corak pancutan air, dia membentuk satu arah yang seragam. Maksudnya tekanan itu bertindak pada dinding-dinding bekas. Okey, ini penting ya. Prinsip Pascal menyatakan bahawa apabila tekanan dikenakan pada satu bendalir dalam sistem tertutup, tekanan itu akan berpindah secara seragam dalam cecair dan ke semua arah. Sekarang kita tengok prinsip operasi sistem hidrolik. Okey, kamu nak tengok animasi yang saya sediakan. Apa akan terjadi jika kita menolak omboh kecil dengan menggunakan hujung jari? Okey? Perasan tak? Dengan menggunakan hujung jari dan daya yang kecil pada hujung jari, kita dapat menolak sesuatu yang besar, yang berat. Sesuatu yang berjisim besar ataupun yang berat. Okey, kita fokus pada omboh kecil dulu. Apabila saya mengenakan daya pada omboh kecil, tekanan terhasil di omboh kecil. Tekanan dipindahkan dalam bendalir secara seragam pada semua arah. Jadi saya lukis anak panah berwarna hitam menunjukkan tekanan bertindak pada semua arah. Okey? Jadi tekanan itu berpindah ke omboh besar dan menolak omboh besar ke atas. Okey, saya akan ulang animasi ini. Cuba tengok semula. Ya, tekanan berpindah secara seragam dan menolak omboh besar ke atas. Okey, sekarang saya nak tunjukkan rumus bagi sistem hidrolik atau prinsip Pascal. Okey, sebelum tu saya terang semula, apabila saya mengenakan daya pada omboh kecil, daya ini dipanggil daya input ya. Dia berada pada jari saya. Okey, ataupun apa-apa beban yang kamu letakkan di sini. Okey, jika daya dikenakan pada permukaan kecil ini, saya tunjukkan. Okey,
yang berwarna coklat ini adalah luas permukaan omboh kecil. Jadi apabila satu daya dikenakan ke atas luas permukaan omboh yang kecil ini, akan terhasil tekanan. Tekanan ini dipindahkan secara seragam dalam bendalir ke semua arah dan tekanan ini akan menolak omboh besar ke atas. Beban yang ada pada omboh besar akan naik ke atas bersama omboh besar. Okey, sekarang kita tengok yang berwarna coklat di pada omboh besar ialah luas permukaan omboh besar dan ini adalah berat beban. Okey, berat beban akan digunakan dalam rumus. Okey, rumus sistem hidrolik ialah daya input iaitu daya pada omboh kecil bahagi luas pada omboh kecil yang berwarna coklat ni sama dengan berat beban. Berat beban ialah berat sebarang objek yang berada di omboh besar bahagi dengan luas omboh besar yang berwarna coklat pada omboh besar. Sekarang kita tengok aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Dalam slide ini akan dibincangkan 3 aplikasi. Yang pertama, jak hidrolik. Yang kedua, sistem brake hidrolik. Dan yang ketiga ialah kerusi rawatan gigi. Sebenarnya ada lagi beberapa banyak aplikasi yang mengaplikasikan prinsip Pascal ataupun hidrolik dalam kehidupan harian. Okey, kita tengok yang pertama, sistem jak hidrolik. Okey, ini adalah jak hidrolik biasa kita tengok dan kita gunakan untuk mengangkat sebahagian kereta. Soalan yang saya nak cetuskan ada 3. Bagaimana jak hidrolik meninggikan kereta? Yang kedua, bagaimana jak hidrolik mengekalkan kedudukan kereta? Dan yang ketiga, bagaimana jak hidrolik menurunkan semula kereta? Okey, ini adalah sistem jak hidrolik. Okey, di sini adalah tuas. Kemudian kita ada omboh kecil. Faham kan? Kemudian kita ada beban. Okey, kita akan mengangkat sebahagian kereta. Ini dipanggil beban. Kereta itu adalah beban. Omboh besar. Okey, kemudian kita ada injap A, injap B, injap pelepas dan takungan cecair yang mempunyai liang udara. Okey, kita tengok bagaimana jak hidrolik ini berfungsi. Okey, yang pertama, tuas ini kita gerakkan ke bawah. Kamu tengok animasi ini, apa akan terjadi apabila tuas digerakkan ke bawah? Okey, apabila tuas digerakkan ke bawah, omboh kecil akan bergerak ke bawah. Maksudnya, apabila satu daya dikenakan pada tuas, tekanan dihasilkan pada omboh kecil. Okey, apabila tekanan dihasilkan, cuba kita tengok ke mana tekanan dipindahkan. Okey, tekanan dipindahkan melalui saluran ini. Tekanan dipindahkan pada semua arah, termasuk cecair juga menekan injap di sini. Jadi tekanan juga terdapat di sini menyebabkan injap A tidak boleh terbuka, tertutup. Injap A tertutup. Okey. Tekanan di bahagian ini akan menyebabkan injap B terbuka. Apabila injap B terbuka, tekanan berpindah pada omboh besar. Okey, apa akan terjadi? Beban dapat ditinggikan. Okey, seterusnya sekarang beban dah tinggi. Macam mana kita nak kekalkan beban dalam keadaan tinggi? Okey, kita tengok slide seterusnya. Sekarang tuas berada di bawah. Okey, macam mana kita nak kekalkan kedudukan beban tadi? Kita naikkan tuas ke atas. Okey, sekarang apabila tuas naik ke atas, injap A secara automatik akan terbuka. Apabila injap A terbuka, injap B secara automatik akan tertarik dan tertutup. Okey, ini injap B.
Okey, seterusnya apa akan berlaku? Cecair dalam takungan akan menyusut. Tetapi injap pelepas masih tertutup. Cuma cecair dalam takungan ni saja mengalir keluar. Okey, faham nah? Okey, seterusnya kita tengok. Okey, bagaimana beban diturunkan. Okey, sekarang kita tengok bagaimana beban diturunkan. Okey, sekarang tuas berada dalam keadaan seperti ini. Sekarang kita nak turunkan beban. Kita dah tukar tayar kereta dan kita nak turunkan semula kereta. Okey. Cuba tengok dekat injap pelepas. Saya akan buat animasi pada injap pelepas. Injap pelepas dibuka. Apabila injap pelepas dibuka, cecair pada ombor besar akan mengalir. Okey, masuk ke dalam tangki bekas takungan. Paras cecair dalam bekas meningkat dan seterusnya menolak injap A dan injap A akan terbuka. Okey, inilah prinsip kerja jak hidrolik. Okey, sekarang kita tengok sistem brake hidrolik. Sistem brake hidrolik ini diaplikasikan dalam kenderaan, dalam kereta. Okey, cuba kita tengok. Fokus pada anak panah ini. Ini adalah pedal brake yang kita gunakan. Pemandu selalu menggunakan kaki untuk menekan pedal brake. Memang guna kaki kan? Okey, ini menunjukkan bahawa daya dikenakan oleh kaki pada pedal brake. Okey, apabila daya dikenakan, tekanan dihasilkan. Tekanan akan berpindah secara seragam ke seluruh bendalir atau dalam kes ini minyak brake. Okey, cuba tengok anak panah bagaimana tekanan dipindahkan. Okey, sekarang andaikan pedal brake ditekan. Okey, sekarang tekanan terhasil dan tekanan berpindah secara seragam ke bahagian tayar. Sekarang kita brake nak brakekan kenderaan. Okey, kita fokus pada tayar depan dulu. Pada tayar depan, apabila tekanan dipindahkan, tekanan akan menyebabkan silinder brake yang berwarna biru ini menolak pad brake yang berwarna oranye. Dan pad brake ini akan mencengkam piring keluli. Apabila pad brake mencengkam piring keluli, tayar tidak dapat bergerak dan akan berhenti. Okey, saya cuba kamu tengok animasi di sebelah kiri. Okey, yang berwarna kuning ini adalah minyak brake. Kamu andaikan minyak brake. Okey, tekanan pada minyak akan menolak silinder brake dan silinder brake akan menyebabkan pad brake mencengkam piring keluli dan tayar akan berhenti. Okey, seterusnya kita fokus pada bahagian sini pula. Dan pada masa yang sama, tekanan dalam bendalir juga berpindah ke bahagian tayar belakang. Okey, cuba tengok. Okey, ini tekanan berpindah secara seragam ke kedua tayar di belakang. Apa akan jadi pada tayar belakang? Okey, pada tayar belakang kita ada satu silinder brake yang kecil ni dan ada ombor. Okey. Kemudian ada kasut brake yang berwarna kuning dan pelapik brake yang berwarna orange. Kemudian yang berwarna biru adalah gelendong brake. Okey, cuba tengok animasi yang saya sediakan. Andaikan ini minyak brake. Okey, minyak, tekanan dipindahkan menyebabkan silinder brake menolak kasut brake dan pelapik brake menyentuh gelendong brake yang berwarna hijau ni, menyebabkan tayar berhenti. Okey, faham nah?
Okey, saya teruskan dengan kerusi rawatan gigi. Tak banyak yang saya nak terangkan dengan kerusi rawatan gigi. Okey, kalau kamu tak nak biasa, kerusi rawatan gigi dia ada alat untuk menghasilkan tekanan. Okey, ini adalah ombor kecil. Apabila alat ini ditekan, okey, oleh satu daya, tekanan dihasilkan dan tekanan itu akan dipindahkan ke ombor besar untuk mengangkat kerusi atau mengangkat tempat duduk pada kerusi. Okey, tengok animasi ni. Ini kerusi rawatan gigi ini menggunakan prinsip hidrolik.